Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri peluang pada kita, telah beri peluang pada kita kerana kita ini sekarang berada di hari-hari yang mulia dalam hidup kita. Iaitu kita berada sekarang ini di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Yang mana Nabi SAW ada beritahu bahawasanya di antara hari-hari yang mulia untuk kita yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan adalah hari-hari yang terbaik untuk kita beramal soleh ialah hari-hari ini, iaitu 10 hari daripada bulan Zulhijjah. 10 hari yang pertama daripada awal bulan Zulhijjah. Jadi ulama mengatakan bahawasanya 10 hari yang pertama ini tambah lagi dengan 3 hari pada hari tasyrik adalah merupakan antara peluang yang lain ataupun peluang kedua selepas kita menikmati, kita kecapi bulan Ramadan untuk kita melakukan amal kebaikan. Inilah hari-hari yang seterusnya, iaitu hari-hari yang mulia, iaitu 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Semoga kita dapat mengambil kesempatan yang mulia ini dengan kita melakukan amal yang soleh, melakukan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita, insya-Allah, amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung kita punya sesi Mari Beringat. Jadi hari ini adalah merupakan giliran saya untuk saya sambung daripada tazkirah saya yang sebelum ini, yang mana ianya berpandukan daripada kitab Syekh An-Nawawi Al-Bintani, Al-Jawi, Al-Syafi'i. Jadi buku beliau bernama, saya ingin sebut sekali lagi, iaitu berkenaan dengan nasihat-nasihat bagi nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Himpunan hadis-hadis dan juga qaul-qaul ataupun perkataan nasihat-nasihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkenaan pada kita semualah sebagai hamba Allah. Pada minggu yang sebelum ini yang saya telah kongsikan, yang terakhir ialah berkenaan dengan pentingnya seorang itu mempelajari ilmu, meningkatkan ilmu. Seterusnya hari ini ataupun hadis ataupun kata-kata para sahabat yang saya ingin kongsikan ialah berdasarkan daripada qaul, perkataan, athar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Maknanya, barang siapa yang memasuki kubur tanpa sebarang bekalan, maka seolah-olah dia mengharungi lautan, merentasi lautan tanpa sebarang kapal ataupun bahtera. Di sini ada dua perkara. Dan kita masih dalam kalau berpandukan daripada buku tersebut, kita masih dalam nasihat atau hadis berkenaan dua perkara. Jadi barang siapa yang memasuki kubur tanpa sebarang bekal, seolah-olah dia merentasi lautan, mengharungi lautan tanpa sebarang bahtera. Cuba kita perhatikan, kalau seorang itu berada di tengah lautan tanpa sampan, tiada bahtera, tiada kapal, agar dia boleh selamat tak? Bagaimana pula kalau dia tak pandai berenang? Semua sekelilingnya tak ada sumber yang boleh menyelamatkan dia. Pastinya apa akan terjadi? Pastinya dia akan binasa. Begitulah keadaannya seorang itu apabila masuk dalam kubur tanpa sebarang bekalan. Adakah dia boleh selamat? Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyifatkan kubur itu dua. Sama ada dia taman-taman syurga, dia menjadi taman daripada satu taman daripada taman-taman syurga untuk penghuninya, atau dia merupakan lubang daripada lubang-lubang neraka, wa'iyazbillah.
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ataupun dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bahwasanya tidaklah aku melihat pandangan yang lebih teruk sekali, yang menggerunkan sekali berbanding daripada pandangan di alam kubur nanti. Setiap hari kubur bagi tahu kepada, buat announcement bahwasanya aku adalah merupakan tempat yang sunyi, tempat yang penuh semak samun, tempat yang penuh dengan ulat-ulat. Itu yang diberitahu oleh suara daripada kubur, tapi tidak dengar oleh manusia dan jin. Orang yang beriman, apabila seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dan juga beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apabila dia masuk dalam kubur, kubur akan beritahu, ada disebutkan bahawasanya kubur akan memberi kata-kata yang manis, kata-kata selamat datang untuk orang beriman. Dia kata, orang antara mafhum hadisnya, orang yang kat dunia ini, manusia yang paling aku suka adalah engkau. Sekarang engkau telah serah kepada aku, lihat bagaimana aku akan melayan kamu. Antaranya yang disebutkan para alim ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat dalam kubur ditunjukkan kepada orang beriman ini yang telah masuk dalam kubur, pemandangan-pemandangan syurga, pandangan-pandangan yang cantik, bau-bauan harum. Dan juga diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Masya-Allah. Dan pelbagai lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ketunjukkan bagi orang yang beriman. Bila beriman ini beramal soleh, dibawa bekalan. Tetapi bila orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia masuk dalam kubur, antara mafhum hadis diberitahu oleh Nabi SAW, wahai fulan, di dunia ini antara orang yang aku benci adalah engkau. Kubur kata begitu. Sekarang kau telah serahkan kepada aku, lihatlah bagaimana aku akan melayani kamu. Kemudian pelbagai disebutkan dalam hadis tentang siksaan ataupun ujian-ujian dalam kubur nanti. Dihimpit, kubur itu menjadi himpit, dan macam-macam lagi lah, dengan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir pun datang dengan mengikut amalan orang tersebut. Kalau orang itu baik, maka baiklah, dan juga cantiklah malaikat yang akan datang padanya. Jika tidak, maka begitu bengis sekali muka para malaikat mungkar dan nakir. Dan para malaikat ini datang pun atas perintah Allah kepada si fulan yang baru dimasukkan dalam kubur. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu sedikit tentang keadaan dalam kubur. Jadi untuk kita selamat, untuk kita menyelamatkan keadaan kita di sana, sekarang inilah untuk masanya untuk kita memperbaiki, untuk kita menyelamatkan waktu-waktu kita atau hari-hari kita di alam kubur sana. Apakah yang harus kita buat bekalan? Persoalannya. Maka marilah kita melihat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu buat bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah makna takwa? Apakah makna takwa? Takwa ini untuk berbagai di sana, sebelum itu berbagai di sana definisi daripada para alim ulama, untuk antara mudah untuk kita faham bahawasanya seseorang dia memelihara diri dia daripada terjerumus dalam melakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah dan siksaannya. Seorang itu dia memelihara diri dia daripada boleh terjerumus dalam kemurkaan Allah dan siksaannya. Dengan cara mana? Dengan bagaimana? Iaitu dengan dia melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan dia. Itulah takwa ringkasnya. Maksudnya, dia melakukan perintah-perintah Allah, dia melakukan solat, perintah-perintah Allah yang wajib seperti solat, puasa, zakat, haji bagi kemampuan. Yang pertama sekali, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda yang wajib.
Itu antara hubungan dengan Allah, menjaga hubungan Allah, kemudian hubungan dia bersama manusia, kepada ibu bapa dia, kepada keluarga dia, kepada anak isteri dia, ataupun suaminya, pasangannya, anak-anaknya. Itu antara ringkasnya dua perkara. Itu menjaga hubungan Allah, menjaga hubungan sesama manusia, yang saya sebutkan pada awal sekali, dia punya perkara ini, iaitu perkara yang afdal, perkara amalan yang utama yang afdal bagi seorang hamba adalah beriman kepada Allah dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi jika masa ini kita mengambil kesempatan, kita perbaiki diri kita, kita perbaiki iman kita, kita perbaiki akhlak kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan terima kita punya amalan kita, usaha kita. Dan kita, kalau boleh, kita jangan tunggu-tunggu lagi lah nak bertaubat. Sekarang ini kena start. Sebab apa? Kita sekarang berada di hari-hari yang mulia. 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Moga dengan kita tekad kita, perkara-perkara yang jahat kita buat, yang kita tahu Allah tak suka dalam kehidupan kita buat, kita tinggalkan, terus tinggalkan. Kemudian kita start dulu dengan bagaimana? Start dulu nak jaga solat, start dulu nak dengar mentaati ibu bapa sebagai contoh, hubungan kita dengan sesama manusia. Moga-moga sikit perlahan-lahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati usaha kita dan kita terus istiqamah. Moga daripada perkongsian ini kita dapat sama-sama lah mengambil manfaat. Kita ambil manfaat kerana apa yang kita buat ini sebenarnya untuk manfaat kita bersama. Kita sendiri. Kalau kita buat sendiri, kita dapat manfaat sendiri. Yang paling penting, kita lakukan itu membina akhirat kita, membina hari selepas kematian kita. Kita melakukan semua ini sebab ada hari akhirat, ada hari kiamat. Kalau kita lakukan satu amal kebaikan, kita tidak nampak pun dia punya manfaat di sini. Kita tak nampak pun dia punya faedah dia. Macam susahlah nak solat dan sebagai contohlah. Kena bangun subuh, kena awal, kena set masa. Kalau tak, jadi qada pula kan. Tapi kalau kita tak nampak pun segi punya manfaat, seolah-olah tidak nampak. Tapi kita buat terus, tekadkan diri untuk lakukan. InsyaAllah, tak nampak di dunia, kita akan bahagia nanti di sana, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik bagi kita semua untuk kita melakukan amal kebaikan, dan semoga usaha kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.